Nanti jadi kelas politik pula kita. Okey, baik. Kita akan sambung ini surah At-Taubah. Muka surat 205. Muka surat 205 ayat yang ke-113. Muka surat 205 ayat yang ke-113. Okey, baik, baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, ini muka surat 205 ayat 113. Ayatnya berbunyi, maka nalin nabiyyi wal ladina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Okey. Tidak. Kana patut. Terjemah kana patut. Tidak patut. Li bagi an-nabi. An-nabi kat sini ada alif lam, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dan allazina orang-orang yang amanu beriman. Tidak patut bagi Nabi dan orang-orang yang beriman an untuk yastaghfiru meminta ampun li bagi al-musyrikin orang-orang musyrik walaupun kanu mereka itu iaitu orang-orang musyrikin itulah. Kanu, terjemah kanu, mereka itu tu refer pada orang musyrikin. Uli qurba, orang-orang yang mempunyai kerabat. Uli qurba, terjemah dia orang-orang yang mempunyai kerabat. Min, daripada, ba'di, sesudah, ma, apa yang tabayyana, jelas lahum bagi mereka annahu bahawasanya mereka. Jadi lahum bagi mereka yang pertama, bagi Nabi dan orang beriman. Saya ulang balik, apa yang tabayyana, jelas lahum bagi mereka yang pertama ni adalah bagi Nabi dan orang beriman. Annahum bahawasanya mereka, okay, mereka yang kedua ni pula adalah orang-orang musyrik. Nampak? Ada dua mereka ni, lahum satu, annahum satu. Jadi lahum tu untuk Nabi dan orang beriman. Annahum tu pula orang-orang musyrik. Ashabu penghuni al-jahim, neraka jahim. Okey, tolong terjemahkan dia. Puan Izawani terjemahkan ayat pertama kita, Puan Izawani. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak patut bagi Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman untuk meminta ampun bagi orang-orang musyrik, walaupun mereka itu orang-orang yang mempunyai kerabat, daripada sesudah apa yang jelas bagi mereka, iaitu orang-orang beriman dan Nabi, bahawasanya mereka, iaitu orang musyrik, penghuni neraka jahim. Okey, baik. Terima kasih Puan Izawan. Ayat pertama kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kaitan ayat ni dengan ayat sebelum? Ayat ni dengan ayat sebelum, Allah Taala cerita ciri-ciri orang yang masuk syurga. Ayat sebelum ni kan, orang bertaubat, orang ibadat, orang yang selalu musafir, orang rukuk, orang sujud.
orang amar ma'ruf, orang nahi mungkar, orang jaga batasan-batasan Allah, dan berilah berita gembira bagi orang mukmin. Jadi orang mukmin ni ada ciri-ciri dia. Dan orang mukmin ni termasuk salah satu ciri-ciri mereka adalah mereka selalu minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan mereka ni bukan sekadar minta ampun pada Allah, mereka juga untuk diri mereka. Mereka juga meminta ampun untuk orang-orang lain. Mereka juga meminta ampun untuk orang-orang lain yang masih hidup, tak ada masalah. Tetapi Allah Ta'ala nak beritahu, orang kafir yang dah mati tak boleh minta ampun. Itu point dia. Bagus kita minta ampun. Ini boleh tak kita doa supaya Allah Ta'ala ampunkan orang kafir? Boleh. Bila kita doa supaya Allah Ta'ala ampunkan orang kafir yang masih hidup, apa makna dia? Secara tak langsung doa kita memberi makna Allah pilih mereka masuk Islam. Bila Allah pilih mereka masuk Islam, terampun tak segala dosa mereka? Terampun segala dosa mereka. Bahkan mereka tu bila mengucap dua kalimah syahadah, mereka bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Sa'id bin Musayyib, daripada ayah dia. Dia berkata, masa Abu Talib, bapa saudara Nabi yang banyak membantu melindungi Nabi, nak meninggal dunia. Sedang nazak nak meninggal dunia ni lah. Lalu, Nabi SAW datang pada Abu Talib, yang masa tu sedang nak meninggal dunia. Masa tu dekat Abu Talib ni, dekat Abu Talib yang nak meninggal ni, masa tu ada dua orang kafir. Satu, Abu Jahal. Yang kedua, Abdullah bin Abi Umayyah. Nabi SAW cakap pada Abu Talib masa tu. Nabi kata, "Ay ammi, qul la ilaha illallah kalimatan wa hajju laka biha indallah." Nabi SAW cakap, "Wahai bapa saudaraku," Nabi kata, "ucaplah kalimah la ilaha illallah, sebab kalau kamu ucap kalimah ni, aku boleh berhujah, sekurang-kurangnya aku boleh berhujah untuk bela kamu ke akhirat, untuk selamatkan kamu." Kemudian dua orang kafir yang duduk dekat Abu Talib tadi, kawan baik dia, mengatakan, "Abu Talib, adakah kamu membenci agama Abdul Muttalib? Adakah kerana kamu takut nak mati, lalu kamu pun beriman dengan agama anak saudara kamu?" Jadi Abu Talib ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia tahu tak Nabi ni buat ajaran yang benar? Dia tahu. Dia pernah tengok tak perkara-perkara miracle yang berlaku pada Nabi? Pernah tengok Abu Talib ni. Antaranya ialah semasa Nabi dan orang-orang Quraisy dipulaukan selama 3 tahun. Ada buat surat perjanjian digantung dalam Kaabah. Tak ada orang masuk tengok surat tersebut. Sebab kabilah-kabilah lain di Mekah, mereka bersepakat berjanji untuk memutuskan segala urusan-urusan, kalau makanan, jual beli, nikah kahwin dengan Bani Hashim dan juga Bani Abdul Muttalib. Bani Hashim lah. Sebab mereka bela Nabi. Mereka backup Nabi. Termasuk juga Bani Hashim yang bukan Islam. Jadi perjanjian boykot tu 3 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi SAW cakap pada Abu Talib, sesungguhnya surat perjanjian yang ada dalam Kaabah tu telah dimakan anak-anak. Abu Talib cakap pada pemuka-pemuka kafir yang lain. Maka pemuka kafir lain tanya Abu Talib, "Kalau apa yang anak saudara kau cakap tak betul, macam mana?" Abu Talib kata, "Aku akan serahkan dia pada engkau." Tak ada seorang pun boleh tengok dalam Kaabah apa berlaku pada surat tu. Tapi Nabi boleh tahu surat tu telah dimakan anak-anak. Abu Talib tahu tak? Abu Talib tahu lah, dia tolong sampaikan, dia tukar sampaikan. Mukjizat yang daripada Nabi dia tahu, Abu Talib. Bahkan dia sanggup susah bersama Nabi. Siapa yang musuhi Nabi, dia musuh orang tu. Siapa yang baik dengan Nabi, dia akan baik dengan orang tu, Abu Talib. Tapi oleh kerana nak jaga apa? Jaga air muka, jaga kedudukan, jaga standard. Dia tak nak beriman masa ni. Sebab apa? Masa tu ada 2 orang kafir sebelah dia. Dia malu nak mengucap masa tu sebab nak jaga ni. Nak jaga apa dia panggil? Jaga maruah. Ni. Perasaan jaga maruah ni. Bahaya ni. Dia tahu betul. Dia tahu benar. Tapi semata-mata nak jaga maruah, dia takut nanti dia mati dalam keadaan bukan dua ekor. Dia mati dalam dia tak nak nanti dia mati dalam keadaan 2 orang tu akan bawa cerita apa dia. Ni Abu Talib. Masa hidup bukan main kuat lagi pegang ajaran kita. Tapi masa takut nak mati terus tunduk pada ajaran anak saudara dia. Dia tak nak orang cakap macam tu kat dia.
nak jaga standard, jaga maruah, jaga kewibawaan konon-kononnya. Tuan-tuan dan puan, dia bukan ego, dia bukan sombong. Kalau ego sombong, dia buat tak tahu kat Nabi awal-awal lagi lah. Tapi tak, dia selalu bela Nabi. Dekat dengan Nabi. Nak ceritanya hidayah ni di tangan Allah. Orang yang bela Nabi, dekat dengan Nabi, tahu sangat-sangat keadaan Nabi. Tapi semata-mata nak jaga maruah, jaga air muka, jaga kedudukan. Takut orang kata, wah awak nak kata-kata lah. Biarlah orang nak kata apa pun, janji aku selamat kat akhirat. Biarlah orang nak pandang aku penakut ke, takut mati ke, biarlah orang nak kata apa pun. Tapi tak. Ni orang Mekah dulu punya style. Sanggup menolak kebenaran, sanggup tak nak beriman dengan Nabi sebab tak jaga air muka. Takut orang kata. Kita pun ada juga sifat macam ni. Okey? Takut muda-muda lagi pakai kopiah, muda-muda lagi simpan janggut, takut orang panggil Pak Haji. Jadi tak jadilah muda-muda pakai kopiah. Malah simpan janggut, takut orang panggil Usama Aladin. Tahu tak simpan janggut tu dapat pahala? Tahu, tapi takut orang panggil Usama Aladin. Biarlah, orang panggil aku teroris nanti, malu pula nanti. Biarlah. Contoh. Banyak lagi perkara-perkara lain. Okey, yang kita tahu, tapi sebab takut orang kata, takut orang cakap tu, takut orang cakap ni. Jadi sebab takut orang cakap tu, takut orang cakap ni, sanggup tolak kebenaran. Untuk Abu Talib ni, lepas dia mati, lalu dia pun matilah. Jika dia mati, Nabi SAW cakap apa? La astaghfiranna laka ma lam unhahanhu. Maksud ayat ni tak turun lagi. Ayat ni tak turun lagi. Maka lepas Abu Talib mati, Nabi cakap, aku akan minta ampun untuk engkau selagi mana aku tidak dilarang daripada melakukannya. Lepas Abu Talib dah mati, Nabi masih lagi cakap, aku akan doa keampunan untuk engkau. Sebab dia baik dengan Nabi. Lalu Allah turunkan ayat. Jadi perbuatan Nabi minta ampun tu salah tak? Tak salah. Sebab ayat tu tak turun lagi. Ayat ni tak turun lagi. Ayat ni tak turun lagi. Jadi lepas turun ayat ni, Nabi pun berhentilah minta ampun untuk dia. Okey, baik. Tengok surah Al-Qasas. Ada cerita pasal Abu Talib. Jadi nak jaga nama, nak jaga kedudukan. Okey. Biasa dia makan kedai mahal-mahal. Biasa dia makan restoran mahal-mahal. Tiba-tiba bisnes dia jatuh, perniagaan dia nak bankrupt. Dia tak ada duit dah masa tu, tapi malu lagi makan kedai biasa. Dia takut orang kata dia dah bankrupt. Contoh lah. Walau memang dia bankrupt pun. Memang dia perniagaan dia dah nak jatuh, dah nak habis, dah nak lingkup lah. Tapi sebab takut orang kata dia dah tak ada duit, sanggup berhutang, buat loan kat kredit, nak makan restoran mahal-mahal. Contohlah, nak nama besar tu juga. Takut orang kata dia dah tak ada duit. Takut orang kata dia dah tak mewah macam dulu lagi. Takut orang kata. Ni contoh. Apa perkataan sesuai bahasa Melayu? Jaga air muka. Jaga kedudukan. Apa perkataan sesuai? Tuan-tuan dan puan-puan, agak-agak untuk orang macam ni. Dia takut orang kata dia dah rendah. Dia takut orang kata dia dah tak kuat macam dulu. Tak hebat macam dulu. Takut orang kata lah. Okay, dulu-dulu orang kenal dia kaya. Cuti setiap tahun. Setiap tahun cuti luar negara. Lepas tu dalam 2-3 tahun ni dia tak cuti. Dia takut orang kata dia tak ada duit. Dia takut orang kata duit dia dah habis. Memang duit dia dah habis pun, tapi tak nak orang kata duit dia dah habis, pinjam juga duit orang, buat loan juga, pergi cuti juga dengan anak bini dia. Tak nak orang tahu yang aku ni dah tak ada duit. Tu, sifat tu. Sifat tu lah yang saya cerita sekarang. Nak kata sombong, tak sombong kan? Nak kata sombong, takut jatuh standard. Puan Asmah tulis, takut jatuh standard. Itulah perkataan sesuai. Takut jatuh standard. Okay, dia kalau sombong ni, dia nak bandingkan dia dengan orang. Dia nak rasa lagi hebat pada orang. Tu sombong. Ni tak takut jatuh standard. Sama juga Abu Talib. Dia tahu Nabi betul. Dia tahu. Dia kena beriman dengan Nabi. Untuk selamatkan akhirat. Tapi dia takut. Nanti lepas dia mati, geng-geng dia akan tuduh dia eleh. Nak masa hidup bukan main berpegang teguh lagi dengan ajaran Abdul Muttalib. Tapi sebab takut nak mati, lalu tunduk juga pada agama nak saudara dia. Takut orang kata macam tu kan. Jadi oleh sebab takut orang kata macam tu, okey, takut orang kata dia takut pada mati, sanggup dia tak nak beriman dengan ajaran Nabi SAW. Jadi sifat takut jatuh standard ni bahaya. Takut jatuh standard sifat yang bahaya. Tengok muka surat 392. Tolong baca Tuan Sofi 392. Ayat yang ke-56. Allah turunkan ayat ni pada Nabi SAW ketika kematian Abu Talib.
Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Okey, baik. Terima kasih Tuan Sofi. Jadi Allah cakap kat Nabi, kamu walaupun sayang Abu Talib, cintakan Abu Talib, kasih pada dia, dia banyak bela kamu. Dia tu macam ayah lah bagi kamu. Walaupun dia pangkat pak saudara, tapi dia tu macam ayah lah bagi kamu kan. Sedih tak Nabi? Nabi sedih tapi nak macam mana? Nabi tak ada kuasa nak bagi hidayah petunjuk pada seseorang. Semua tu terletak di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis daripada Buraidah radhiyallahu anhu. Daripada ayah dia, beliau kata, kami pernah bersama Nabi SAW dalam satu perjalanan. Kami musafirlah bersama Nabi. Lalu baginda dia datang dekat dengan kami dan masa tu kami berjumlah lebih kurang 1,000 orang. Penunggang, semua naik kenderaan. Kemudian baginda solat 2 rakaat. Setelah solat, baginda mengadapkan wajah baginda pada kami dalam keadaan air mata Nabi berlinangan. Kemudian Umar radhiyallahu anhu pergi dekat dengan Nabi. Okey, Umar radhiyallahu anhu kata kat Nabi, ya Rasulullah, kami sanggup jadikan ibu bapa kami sebagai tebusannya. Tebusanmu lah, maksudnya kami sanggup buat apa sajalah untuk bantu kamu, selesaikan masalah kamu, bantu tolong kamu. Buat apa saja, cakap apa saja kami sanggup buat, tu maksud dia. Maka Umar radhiyallahu anhu kata, ya Rasulullah, apa yang terjadi pada tuan? Maka Nabi SAW bersabda, Nabi kata, Inni sa'altu Rabbi Azza wa Jalla fil istighfar li ummi. Falam ya'zan li, fadama'at aynaya rahmatan laha minan nar. Nabi kata, sesungguhnya aku pernah minta izin pada Allah agar aku boleh, Allah bagi izin untuk minta ampun kepada ayahku, minta ampun pada ibu aku. Tapi Allah tak izin. Maka kedua air mataku berlinangan kerana kasih sayang kepada ibuku. Kerana takut ibuku tak dapat rahmat Allah, masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi Allah tak bagi Nabi minta ampun untuk mak Nabi sendiri. Apatah lagi mak Nabi, tuan-tuan dan puan-puan, mak Nabi ni masa dia masih hidup, Aminah, Nabi dah jadi Nabi ke belum? Belum. Nabi tak sempat jadi Nabi lagi, dia dah meninggal dunia. Untuk orang macam tu pun Allah tak bagi minta ampun. Apatah lagi Abu Talib yang berapa tahun lebih kurang dalam 10 tahun dia sempat bersama Nabi jadi Nabi. Dia hidup berpuluh-puluh tahun lah dengan Nabi ni. Lebih kurang umur Nabi 50 dia meninggal dunia. Jadi 50 tahun dia kenal Nabi Abu Talib. 10 tahun dia kenal Muhammad tu sebagai seorang Nabi. Orang yang dah tahu Nabi tu Nabi, ibu Nabi yang tak tahu Nabi tu Nabi, mati dalam keadaan tidak beriman, Allah tak bagi istighfar, kan? Apatah lagi Abu Talib yang 10 tahun tahu kau ni Nabi, tahu kebenaran kau, tahu kau cakap benar, tapi tak nak beriman juga dengan kau, lagilah tak boleh minta ampun. Jadi ayat ini, hadis ni menjadi dalil bagi kumpulan yang mengatakan ibu bapa Nabi adalah golongan yang tidak terselamat di hari akhirat. Bab ibu bapa Nabi kita dah bincang sebelum ni kan, ada 3 pendapat. Pendapat pertama tak selamat, pendapat kedua selamat, pendapat ketiga tawakuf. Tawakuf ni maksudnya tak tahu, serah pada Allah. Kita tunggu dan lihat saja. Okey. Ali bin Abi Talhah meriwayatkan bahawasanya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang ayat ni lah. Ali bin Abi Talhah kata, Ibnu Abbas kata, orang-orang, sahabat-sahabat, dia mohon ampun untuk orang-orang kafir sama ada yang masih hidup ataupun yang telah mati. Sebelum turun ayat kita ni, sebelum turun ayat 113 ni, Ibnu Abbas kata, orang-orang Islam masa tu selalu memohon ampun untuk orang kafir sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Lalu Allah turunkan ayat kita sekarang. Jadi bila Allah turunkan ayat kita sekarang, mereka sudah pun berhenti tidak lagi memohon ampun kepada orang-orang kafir yang telah mati. Sebab apa Allah kata? Maknanya tuan-tuan dan puan-puan,
Allah akan sebut dalam ayat kita ni, ayat kita yang kat skrin sekarang ni. Tuan Safi, boleh balik ayat kita tadi, Tuan Safi boleh? Allah kata, tak boleh minta ampun walaupun kaum kerabat, mak ke, ayah ke, adik-beradik ke, abang ke, bila dia kafir, tak boleh minta ampun. Bila tak boleh minta ampun tu? Tuan Safi boleh tak? Sesudah jelas. Boleh tak merahkan sesudah jelas? Sesudah jelas bagi mereka bahawasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka Jahannam. Bila jelas bagi kita seorang tu penghuni neraka Jahannam? Tuan-tuan dan puan-puan, bilakah jelas bagi kita seorang musyrik tu penghuni neraka Jahannam? Jelas bagi kita dia penghuni neraka Jahannam bila dia pergi tokong setiap hari, sembah patung kat tokong setiap hari. Ya ke? Dia confirm akan jadi ahli neraka? Boleh jadi tahun depan dia taubat, masuk Islam, taubat, jadi orang baik. Ataupun pagi ni kita nampak dia tekun beribadah kat tokong dia, tempat ibadat orang kafir, pagi ni, malam ni dapat hidayah. Mimpi jumpa Nabi ke tak tahu, Allahu'alam, kok dapat hidayah. Di setiap orang kafir yang berjalan atas muka bumi, masih berjalan atas muka bumi, tuan-tuan dan puan-puan, kita tak boleh kata dengan jelas, ini neraka ni. Boleh tak? Orang kafir hari ni, walaupun dia benci Islam, dia kutuk Islam, dia ngata Islam, orang kafir, boleh tak kita kata, ni confirm ahli neraka ni? Awak ni confirm ahli neraka. Boleh tak? Tak boleh. Selagi orang tu hidup, kita tidak boleh, selagi orang tu hidup, kita tidak boleh menghukum dia ahli neraka. Bila kita boleh kata orang tu ahli neraka? Bila jelas, semasa dia hidup, kita tak pernah dengar ataupun tak pernah tahu yang dia mengucap 2 kalimah syahadah. Maka tak salah kalau kita kata dia ahli neraka. Walaupun, ni nak beritahu ni, Allah sebut jelas, setelah jelas, walaupun katakanlah, si fulan ni dia kafir, dia agama Hindu ke, Buddha ke sebelum ni. Jadi sebelum dia nak mati tu, dia mengucap 2 kalimah syahadah. Contohlah, dia mengucap seorang-seorang dia 2 kalimah syahadah, tak ada orang dengar pun, tak ada orang tahu pun. Islam tak dia? Islam kan? Tapi tak ada, kita tahu tak? Kita tak tahu. Dia walaupun kita tak tahu, tak salah kalau kita kata mereka tu adalah penghuni neraka jahim. Kita tak salah kata, tapi bukanlah maksud saya dia tu masuk neraka jahim. Tak salah kita kata sebab kita tak tahu, tak ada orang beritahu. Memang kita tahu daripada dia hidup sampai dia mati, kita tahu tak pernah dia mengucap, kita tahu tak ada orang pernah dengar dia mengucap. Sama ada dia pernah tak pernah, kita tak tahu. Tapi buat masa ni yang kita tahu, tak ada kita pernah dengar dia mengucap. Dia pun tak pernah kata dia nak masuk Islam. Contoh. Maka orang macam tu tak salah kalau kita kata dia penghuni neraka jahim. Sebab kalau nak ikut akhirat nanti, Nabi pun tak tahu sahabat-sahabat dia semua selamat ke, tak selamat ke. Nabi pun tak tahu dalam masa ni. Cuma yang orang kafir, untuk orang kafir, setelah dia mati dalam keadaan kita tahu dia tak pernah mengucap 2 kalimah syahadah, jelaslah bahawasanya dia adalah penghuni neraka jahim. Sebab tu saya beritahu tadi, untuk orang kafir masih hidup, boleh tak doa keampunan untuk mereka? Boleh. Orang kafir masih hidup, boleh doa keampunan untuk mereka. Maksud doa keampunan untuk mereka adalah doakan mereka supaya Allah bagi taufik, hidayah agar mereka masuk Islam. Okey, seterusnya ayat 114. Wah dan ma tidak kana adalah istighfaru permohonan ampun. Terjemah istighfaru permohonan ampun. Ibrahim, Nabi Ibrahim, li kepada ataupun bagi, abihi ayahnya, ayah Nabi Ibrahim. Siapa nama ayah dia? Azar. Dalam Quran sebut Azar, ada pendapat mengatakan nama ayahnya Tarikh. Okey, tak apa kita bincang. Illa melainkan kerana mau'idatin janji. Boleh? Wa'adaha yang dia telah janjikannya. Li abihi kepada ayahnya. Iyahu kepadanya. Kepada ayahnya lah. Famaka lama tak sekala ataupun apabila tabayyana lahu jelas bagi Nabi Ibrahim
Tabayyana lahu, jelas bagi Nabi Ibrahim, annahu, bahawasanya dia ayah Nabi Ibrahim. Annahu, bahawasanya dia arah ayah Nabi Ibrahim tu, aduun musuh, lillah, bagi Allah, tabarra'a, dia berlepas diri, minhu, daripadanya, daripada ayahnya. Inna sesungguhnya Ibrahim, Nabi Ibrahim, la benar-benar awahun, orang yang lembut hatinya. Orang yang lembut hatinya. Betul terjemah soft heart. Awahun, orang yang lembut hatinya. Halim, lagi penyabar. Halim, lagi penyantun. Halim, lagi penyantun. Penyabar, penyantun, samalah. Okey. Okey, baik. Tolong terjemahkan dia. Puan Asmah, terjemahkan Puan Asmah. Boleh. Dan tidak adalah permohonan ampun Nabi Ibrahim kepada ayahnya, melainkan kerana janji yang ia telah janjikannya kepadanya, maka jelas baginya bahawasanya dia musuh bagi Allah. Dia berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Nabi Ibrahim benar-benar orang yang lembut hatinya, lagi penyantun. Okey, baik. Terima kasih Puan Asmah. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum turun ayat tadi, ayat kita pertama tadi, ayat 114 tadi, 112 tadi kan, ayat 113 tadi. Masa tu, semasa Abu Talib tak matilah, sebelum Abu Talib mati, masa tu Abu Talib tak mati lagi, ada beberapa orang sahabat. Qatadah radhiyallahu anhu berkata, ada beberapa orang sahabat Nabi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, ada di antara mak ayah kami yang masa hidup dulu dia buat baik pada orang lain, dia hubungkan silaturahim, dia bantu orang dalam kesusahan, dia tunaikan janji. Boleh tak kami minta ampun untuk mereka? Lalu Nabi jawab masa tu tak turun lagi dua ayat ni. Ayat 113, ayat 114 tak turun lagi ayat ni. Nabi kata, bala, boleh. Wallahi inni la astaghfiru li abi kama astaghfara Ibrahim li abi. Nabi kata, boleh. Demi Allah, aku pun selalu minta ampun untuk ayahku sebagaimana Nabi Ibrahim minta ampun untuk ayah dia. Salah ke? Tak salah. Sebab masa tu tak turun lagi ayat ni. Jadi selagi tak turun ayat ni, selagi tak turun ayat ni, perbuatan tu dia dikira salah tak? Dia anggap larangan tak? Tak ada. Jadi Nabi jawab, sebelum turun ayat ni, Nabi jawab pada sahabat-sahabat, Nabi Ibrahim bila boleh minta ampun untuk ayah dia, kita minta ampun juga lah ayat untuk ayah kita. Maka Allah turunkan ayat nak jelaskan pasal Nabi Ibrahim. Allah turunkan dua ayat lah, ayat 113, nak beritahu tak boleh minta ampun untuk orang kafir dah mati. Pasal Nabi Ibrahim, ni jawapan dia. Nabi Ibrahim, dia minta ampun untuk ayah dia sebab dia dah berjanji dengan ayah dia nak minta ampun. Kat mana dia berjanji dengan ayah dia minta ampun? Kat mana dia berjanji dengan ayah dia nak minta ampun? Tolong baca dia. Siapa dia tolong baca? Puan Ena tolong baca, Puan Ena. Surah Maryam. Boleh? Surah Maryam. Page saya cari page jap. Ni Nabi Ibrahim berdebat lah. Bila kita kata berdebat dengan ayah dia. Muka surat 308 43 sampai 48. 308 43 sampai 48. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebahagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu, maka ikutilah aku, nescaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah syaitan. Sungguh, syaitan itu derhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Wahai ayahku,
aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih sehingga engkau menjadi teman bagi syaitan. Dia ayahnya berkata, bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurejam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Dia Ibrahim berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Sadaqallahul azim. Terima kasih Puan Hana. Jadi dalam ayat ni Nabi Ibrahim berjanji dengan ayah dia yang dia akan minta ampun untuk ayah dia. Dia berjanji akan minta ampun untuk ayah dia. Okey? Dia berjanji, lalu dia tunai janji tak? Dia tunai janji dia. Semasa ayah dia hidup ni tunai janji dia. Tengok janji dia, page 370. Tolong baca dia Puan Maisarah boleh? Page 370. 370. Ayat, ni doa Nabi Ibrahim. Ayat 83 sampai 87. 83 sampai 87. Ada? Puan Maisarah tolong baca. Ada. 370. Ya. Ayat 73 kan? Muka surat 370 ayat 83 bawah sekali, lepas tu muka surat sebelah dia sampai 87. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian, dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi syurga yang penuh kenikmatan. Dan ampunilah ayahku, sesungguhnya dia termasuk orang yang sesat. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, iaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dan hati yang bersih. Dan syurga. Okey, terima kasih penguasa. Dah lebih itu. Okey. So Nabi Ibrahim dia doa pada Allah ayat yang ke-86. Waghfir li abi innahu kana minadh-dhalin. Ampunkanlah ayahku kerana sesungguhnya dia adalah orang-orang yang sesat. Ayah Nabi Ibrahim masih hidup, dia doa untuk ayah dia. Tak salah pun. Okey, sebab masa tu dia masih hidup. Tapi setelah jelas bagi Nabi Ibrahim, ayah dia musuh Allah, maknanya ayah dia mati memang betul-betul mati sebagai orang musyrik, tak pernah mengucap kalimah syahadah pada masa itu. Maka Nabi Ibrahim berlepas diri. Mana berlepas diri, aku tak akan doa lagi, aku tak akan minta lagi. Sebab dia dah pilih untuk hidup dan mati sebagai orang kafir, nak buat apa lagi? Itulah maksud ayat ni. Daripada Allah Ta'ala nak beritahu, ya Nabi Ibrahim memang minta ampun untuk ayah dia masa ayah dia hidup. Adapun setelah ayah dia mati sebagai orang kafir, maka lepas pada tu Nabi Ibrahim berlepas diri daripada ayah dia. Dan Nabi Ibrahim, Allah sambung lagi, memang dia seorang yang awwah, hati lembut. Walaupun orang dah buat macam-macam, walaupun ayah dia ugut yang macam, walaupun ayah dia tak suka dengan apa yang dia bawa, tapi hati dia tetap lembut, sentiasa nak mengharapkan kebaikan pada orang-orang yang telah buat macam-macam pada dia. Ini salah satu contoh betapa awahnya hati Nabi Ibrahim ni. Tolong baca dia Puan Nur Zakiyah boleh? Surah Ibrahim. Surah Ibrahim, saya cari muka surat jap. 260. Muka surat 260. 260 ayat 3536. Boleh Puan Zakiyah 3536. Boleh Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhan, jadikanlah negeri ini, iaitu Mekah, negeri yang selamat, dan jauhkanlah aku serta anak cucuku agar tidak menyembah berhala.
Ya Tuhan, berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan manusia. Barang siapa mengikutiku, maka dia termasuk dalam golonganku, dan siapa menderhakaiku, maka engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Kalau kita doa, terima kasih Puan Zakia. Kalau kita doa apa? Ya Allah, siapa ikut aku, dia pengikut aku. Siapa kufur pada aku tu, ingkari aku, kasih azab sikit ya Allah pada muka dia orang. Kalau kita lah kan. Wahai kawan dia buat apa kat dia? Kawan dia buat apa kat dia? Campak dalam api tu. Tanggalkan pakaian dia, ikat, campak dalam api. Itu kawan dia buat kat dia. Kalau kita kena macam tu, 40 hari pula tu. Ikut tafsir 40 hari. Kalau kita kena macam tu, ya Allah, kasih dia api power sikit lagi, ya Allah. Dia bagi aku api dulu, bagi api power lagi pada mereka, ya Allah. Itu kalau kita lah. Tapi Nabi Ibrahim, doa pada Allah, siapa yang ikut aku, ya, dia pengikut aku. Tapi siapa yang engkar, tak nak dengar cakap aku, ya Allah, maka kau pengampun, kau maha penyayang. Maksudnya, ampunkanlah mereka kalau boleh. Tak masuk ayat. Tak masuk awahun. Okey, hati yang senang hibah, hati yang senang maafkan orang. Halim, penyantun. Maksud penyantun, dia sentiasa berbuat baik pada semua orang. Dia sentiasa sedia untuk memaafkan semua orang. Imam Syafi'i ke Imam Ghazali? Saya tak ingat dah beritahu. Untunglah isteri-isteri yang suaminya ada sifat halim. Ha-lam mim. Halim. Maksud halim ni tidak lekas marah. Tidak lekas marah. Walaupun kita buat 5-6 kali kesalahan pun, dia tetap tegur dengan nada yang lembut. Dia tak adalah kata, kau ni tak faham bahasa, nak kena cakap puluh-puluh kali, tak ada. Dia tegur, kesalahan kita tetap dia tegur, tapi sifat halim tu tinggi pada diri dia. Kalau suami ataupun isteri tak ada sifat halim, kena marah semua. Hari-hari tu kena dengar, kena marah. Okey, baik. Tak apa. Jadi ini adalah jawapan kepada Nabi Muhammad SAW yang sentiasa minta ampun untuk ayah dia. Sebelum turun ayat ni, ada beberapa tafsiran lah tentang Allah ni. Ada beberapa tafsiran tentang Allah. Kita terjemah tadi, lembut hati, hibah. Nabi SAW ada menyebut salah satu hadis Nabi SAW menyebut tentang sifat Allah ni. Nabi kata orang yang Allah ni ialah orang yang merendah diri dalam berdoa. Nabi SAW pernah sebut, bukan Nabi sebut, maafkan saya. Sufyan Sauri berkata, daripada beberapa orang ulama, antaranya daripada Zur bin Hubaish, Abdullah bin Mas'ud, maksud Allah ialah orang yang selalu berdoa. Abdullah bin Shaddad bin Hadi bin Had mengatakan, ketika mana Nabi SAW duduk, ada orang tanya, ya Rasulullah, apa makna al-awwah? Nabi jawab, maknanya adalah tunduk patuh. Okey. Abdullah bin Mubarak, beliau berkata, Allah ialah orang yang merendah diri dalam, Allah adalah orang yang merendah diri dalam berdoa. Okey, baik. Itu tafsiran-tafsiran mengenai Allah. Yang penting, Nabi Ibrahim adalah orang yang sangat baik. Walaupun kaum dia buat macam-macam kat dia, tapi dia masih lagi memohon keampunan, meminta ampun kepada kaum dia. Okey, baik. Satu cerita. Sufyan As-Sauri kata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan, okey, ada seorang Yahudi meninggal dunia. Ada seorang Yahudi di zaman Nabi meninggal dunia. Dia ada anak dia Islam, ayah dia kafir, Yahudi lah. Tapi masa orang pergi menguruskan jenazah si ayah ni tadi, anak dia tak pergi. Anak dia Muslim tak pergi. Sebab apa? Sebab ni lah, sebab dua ayat yang turunkan. Lalu dia ceritakan pada Ibnu Abbas. Masa ni Nabi tak ada. Masa ni Nabi dah tak ada, maafkan saya. Lalu dia ceritakan pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka Ibnu Abbas kata, boleh je dia pergi hantar kubur, kebumikan, boleh. Dan dia hanya boleh mendoakan kebaikan bagi ayah dia selama mana ayah dia masih hidup. Ni Ibnu Abbas kata. Jadi, kalaulah ada kawan-kawan kita yang masuk Islam, mak ayah dia kafir, boleh tak pergi, apa dia panggil, majlis pengkebumian, boleh tak pergi? Boleh. Bahkan bukan sekadar anak dia, kita yang kawan dia pun boleh. Kita ada seoffice. Kita ada rakan seoffice yang kafir. Tak kisahlah agama apa pun. Rakan seoffice kita yang kafir, baik dengan kita. Lalu masa dia mati, salah tak kita bagi pengkebumian dia? Tak salah pun.
Yang salahnya adalah memberi penghormatan, yang salahnya adalah membuat ritual-ritual keagamaan yang sama macam mereka. Tak sekadar pergi tunduk, ucapkan kalimah-kalimah yang baik pada family dia masih hidup, tak jadi masalah. Yang tak bolehnya semayang buat macam mereka semayang ke, ataupun nak beritahu pada orang ramai yang dia tu tenang dalam kubur, dia sedang rest in peace dalam kubur, tu tak boleh. Jadi Ibnu Abbas kata pada anak Yahudi yang Islam tadi, dia kata, boleh je dia nak pergi. Patut dia pergi hantar, pergi kuburkan ayah dia tu. Dan dia, kalau ayah dia masih hidup, dia boleh doa untuk ayah dia. Adapun ayah dia dah mati tu, Ibnu Abbas kata, adapun yang ayah dia dah mati tu, maka Ibnu Abbas baca ayat kita sekarang. Ibnu Abbas radhiyallahu baca ayat kita sekarang lah. Iaitu ayat yang Nabi Ibrahim tu, dia minta ampun untuk ayah dia sebab dia berjanji. Adapun setelah jelas bagi dia yang ayah dia tu kafir, maka dia berlepas diri. Maksud Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ialah tak apa, tak jadi masalah pun kalau kita nak pergi pengkebumian, pengurusan jenazah orang-orang kafir. Hadis Ibnu Abbas ni, tuan-tuan dan puan-puan, dikuatkan lagi dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud daripada Ali radhiyallahu anhu. Abu Talib tu siapa? Ayah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sepupu Nabi kan. Abu Talib tu ayah kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dia berkata, ketika Abu Talib dah meninggal dunia, kan, maka orang cakap kat Nabi, ya Rasulullah, Abu Talib dah meninggal ni macam mana? Nabi pun tahulah Abu Talib tu dah meninggal. Nabi pun tahulah Nabi ada masa dia nak meninggal tu, Nabi ada. Lalu Nabi cakap pada Sayyidina Ali dan juga sahabat-sahabat lain, izhab fawarihi, pergilah kamu pergi kebumikan dia. Wala tahaddatsanna syai'an hatta ta'tiyani. Jangan bicara apa-apa pun pada aku jangan cakap apa-apa pun pada aku lagi lepas ni sampailah kau datang balik setelah selesaikan jenazah. Maksud kata-kata Nabi ni apa? Boleh tak kita orang Islam menguruskan jenazah orang kafir? Boleh. Nabi cakap pada sahabat-sahabat Nabi yang Islam lah kan, takkan sahabat Nabi tak Islam kan? Pasal jenazah Abu Talib, pergi kuburkan dia. Jangan cakap apa-apa pasal aku sampai selesai, betul boleh datang balik. Itu kata-kata Nabi pada sahabat-sahabat. Jadi boleh kalau kita nak terlibat, kita ada pak saudara yang belum Islam, contohlah, kita semua Islam, tapi katakanlah ada mu'alaf yang ayah dia, mak dia, pak saudara dia, abang dia masih kafir. Tak salah pun dia nak pergi masa majlis pengkebumian jenazah, tak salah pun. Nak duduk tengok, tak salah pun. Cuma masa dia orang berdoa, tak payah berdoa lah. Masa dia orang bakar lilin, tunduk dan sebagainya, tak perlulah buat macam tu. Ritual-ritual yang ke arah keagamaan tu tak perlu. Adapun sekadar nak datang untuk pujuk keluarga yang lain, memberi penghormatan terakhir pada jenazah, tak menjadi masalah. Okey. Atha bin Rabah, seorang tabi'in, dia kata, aku tak akan meninggalkan solat jenazah siapa pun di kalangan orang Islam. Ni Atha bin Rabah katalah, walaupun dia tu wanita Habsyi yang hamil anak perbuatan zina. Maksudnya dia tu hamba abdi, dalam hamba abdi orang kulit hitam. Okey. Hamba abdi, orang kulit hitam, hamba abdi mengandung anak zina. Maksudnya dia dari sudut kasta pun golongan hamba, dari sudut perangai akhlak pun berzina. Kerana ini Atha bin Rabah kata, aku tak pernah dengar Allah menghalang-halang solat jenazah siapa saja orang Islam kecuali orang-orang musyrik. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, orang Islam tu dia pendosa macam mana sekalipun. Bahkan kalau dia pernah bunuh sahabat Nabi pun. Kita pun tahu sejarah-sejarah pemimpin-pemimpin, khalifah-khalifah yang zalim yang ada bunuh sahabat Nabi kan. Maknanya walaupun dia pernah bunuh sahabat Nabi di Islam, tapi dia pernah bunuh sahabat Nabi, dia pernah berzina, tak menjadi masalah pun kita doakan keampunan untuk dia. Tak menjadi masalah pun. Sebab yang Allah tak bagi hanyalah orang-orang kafir saja. Ibnu Abbas kata, Nabi Ibrahim ni tentang menerangkan ayat ni lah, dia sentiasa doa pada ayah dia. Selagi ayah dia hidup, hari-hari doa. Okey, hari-hari doa. Allah tak terima doa Nabi Ibrahim untuk ayah dia. Bila Allah bagi sesuatu yang lagi baik pada Nabi Ibrahim. Apa dia? Allah pilih anak dia, cucu dia, jadi keturunan, jadi orang-orang yang menyambung ke Nabi. Dia lepas dia mati, lepas yang Nabi Ibrahim mati kan, Nabi Ibrahim berlepas diri. Maksud berlepas diri, Nabi Ibrahim dah tak berdoa lagi pada ayah dia. Okey, baik. Sama ayat yang seterusnya.
Wa dan ma tidak, kana adalah, Allah dan tidak adalah Allah, li akan, yudilla menyesatkan, dan tidak adalah akan menyesatkan. Maksudnya Allah tidak akan menghukumkan sesat. Maksud dia kauman satu kaum, okey, ba'da sesudah, is ketika hadahum dia memberi petunjuk kepada mereka, hatta sehinggalah yubayyina dia menjelaskan, dia Allah menjelaskan, okey, lahum bagi mereka ma apa yang okey, yattaqun mereka patut jauhi, inna sesungguhnya Allah bi dengan kulli setiap syai'in sesuatu, alim maha mengetahui, Okey, baik, terjemahkan dia. Tuan Haji Syahrir terjemahkan boleh, Tuan Haji Syahrir? Saya cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak adalah Allah akan menyesatkan satu kaum sesudah ketika dia memberi petunjuk kepada mereka, sehinggalah dia menjelaskan bagi mereka apa yang mereka patut jauhi. Sesungguhnya Allah dengan setiap sesuatu maha mengetahui. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji Syahrir. Apa maksud ayat ni? Allah nak beritahu siapa-siapa yang istighfar, minta ampun pada orang kafir sebelum turun dua ayat tadi. Sebelum turunnya dua ayat tadi, iaitu ayat 114 dan 113. Mana-mana orang Islam yang minta ampun untuk orang kafir, sesat ke tak sesat? Tak sesat lah. Bila orang Islam tu dianggap sesat, dianggap salah? Bila Allah dah turunkan ayat 2 tadi, iaitu tak boleh minta ampun untuk orang kafir, dia minta ampun juga. Baru Allah kata dia sesat. Dia tuan-tuan dan puan-puan, kalau ikut ayat ni, maksud ayat ni apa dia? Allah tidak akan menghukumkan sesat pada siapa-siapa pun setelah Allah bagi dia hidayah. Allah bagi taufik masuk Islam. Allah takkan kata dia sesat, Allah takkan kata dia salah. Sehinggalah Allah jelaskan, ni boleh, ni tak boleh. Maksudnya orang Islam tu semua dah tahu apa boleh, apa tak boleh. Dia dah tahu. Lalu dia menjauhi apa yang dia tak boleh buat. Dia hanya buat apa yang dia boleh buat. Katakanlah Allah tak jelaskan lagi bagi orang Islam 2 ayat tadi. Allah belum jelaskan lagi pada orang Islam 2 ayat tadi. Iaitu Allah Ta'ala belum jelaskan kepada mereka tak boleh minta ampun untuk orang kafir. Boleh tak kata dia sesat? Tak boleh. Sama lah juga ketika mana Allah belum turunkan lagi ayat tentang pengharaman arak, kita tak boleh kata orang minum arak buat benda haram. Jadi orang tu Allah Ta'ala hanya kata dia sesat bila Allah beritahu ni boleh, ni tak boleh. Jelas? Jadi sekarang soalan saya, boleh tak kita kata mak ayah Nabi sesat? Ayat ni, kita tak boleh tuduh orang tu sesat melainkan setelah dia tahu apa yang boleh, apa tak boleh. Dia dah tahu ni tak boleh, dia pergi buat juga yang tak boleh. Boleh kata dia sesat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, boleh tak kita kata mak ayah Nabi sesat? Berdasarkan ayat ni dan penerangan ni, boleh ke tak boleh? Ada tak siapa-siapa nak cuba? Macam tak Ustaz? Macam? Tak boleh. Tak boleh. Sebab tak tahu. Yes. Sebab tu, pasal mak ayah Nabi, tiga-tiga ada dalil yang kuat. Kumpulan yang kata tak selamat, ada dalil yang kuat. Yang kata selamat, ada dalil yang kuat. Yang kata wait and see, ada dalil yang kuat. Jadi ayat ni merupakan salah satu dalil yang kuat untuk kita tak boleh kata ayah Nabi sesat, mak ayah Nabi sesat. Sebab masa tu dia tak tahu apa yang boleh, apa tak boleh. Anak dia Nabi, masa tu anak dia Nabi, tapi belum jadi Nabi lagi. Habis tu ajaran Nabi Isa untuk Bani Israel.
Orang Arab tak wajib ikut ajaran Nabi Isa masa tu. Adalah pendapat mengatakan orang Arab masa tu bukan kena ikut ajaran Nabi Ibrahim. Ya. Tapi daripada zaman Nabi Muhammad ke zaman Nabi Ibrahim berapa lama tempoh masa dia? Berapa lama tempoh masa dia? Okay, jadi ayat ni menjadi dalil bagi orang yang mengatakan mak ayah Nabi selamat. Sebab dia tak tahu masa tu apa dia patut buat. Lainlah masa dia lahir tu dah ada perintah semayang, dah ada perintah zakat dan sebagainya, lalu tak buat. Barulah salah. Macam Abu Talib, jelas-jelas lah kita kata tak selamat. Abu Talib memang jelas tak selamat sebab dia dah tahu apa boleh apa tak boleh. Nabi dah jadi Nabi. Dia pilih juga untuk buat benda yang tak boleh. Adapun mak ayah Nabi, tuan-tuan dan puan-puan, ini dalil yang selamat lah. Walau bagaimanapun, kita bincang hanya sekadar bincang. Adapun yang akan menentukan akhirat nanti bukan tugas kita. Bukan kerja kita nak menentukan ke akhirat nanti selamat ke tak selamat mak ayah Nabi. Okey, baik. Allah Ta'ala juga, samalah juga tuan-tuan dan puan-puan, selagi mana Allah Ta'ala tak hantar Nabi dekat satu-satu tempat, satu-satu kawasan, Allah tak akan menghukum umat tersebut. Umat tu buat salah, buat benda haram, zina ke, judi ke, meliwat ke, na'udzubillah min zalik, Allah tak hantar Nabi untuk beritahu ni salah, ni tak boleh. Maka Allah tak akan azab umat tersebut. Sampai Allah hantar Nabi beritahu ni tak boleh, mereka buat juga, barulah Allah Ta'ala azab. Okey? Umat-umat terdahulu, Allah tidak akan azab mereka, maksudnya Allah Ta'ala tidak akan mengatakan mereka salah selagi mana Allah tak hantar Nabi untuk beritahu yang mereka tu salah. Tengok surah Fussilat, boleh tak surah Fussilat? Belum baca dia, siapa yang belum baca? Puan Yusriza. Boleh Puan Yusriza? Saya cari muka suratnya. Boleh Ustaz, boleh. Wa amma samudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Okey, adapun orang kaum Samud, muka surat 478 ayat yang ke-17. 478 ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berkenaan kaum Samud, mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai kebutaan, yakni kesesatan, daripada petunjuk itu. Maka mereka disambar petir sebagai azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka lakukan. Okey. Terima kasih Puan Yusriza. Dia salah ke tak salah? Allah azab kaum Samud? Tak salah. Samalah juga tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Kita ambil lesen, masa kita belajar buat lesen, kita dah tahu dah apa boleh apa tak boleh kat jalan raya. Kita semua dah tahu apa yang boleh apa tak boleh kat jalan raya. Apa yang dibenarkan, apa tak dibenarkan. Semua kita dah belajar masa buat lesen. Betul kan? Jadi masa kita dah belajar apa semua dalam buat lesen, kita yang pilih untuk buat salah masa memandu kenderaan. Buat salah dari sudut pemanduan ke, dari sudut modified kereta ke, kita yang pilih untuk buat. Jadi bila kena saman, boleh tak kita kata, saya tak tahu, mana cik awak saman saya tak tahu saya salah. Boleh tak? Tak boleh. Samalah juga, Allah dah bagi petunjuk, tunjukkan jalan yang benar pada kaum Samud. Kalau benar ikut ni, jalan yang benar ikut Nabi ni. Tapi mereka pilih yang lain. Mereka lebih memilih mengutamakan kebutaan, maksud kebutaan sesat, pilih sesat. Jadi Allah Ta'ala azab mereka. Sebab tu Allah tak pernah zalim pada siapa-siapa. Allah beri hidayah dulu pada semua orang. Sama ada orang tu nak pilih, tak nak pilih, nak terima, tak nak terima, tu orang tu punya pasal lah. Sebab tu ayat ni Allah nak beritahu, siapa-siapa yang buat kesalahan, siapa-siapa yang buat satu perkara, sebelum datangnya larangan, mereka buat perkara tersebut, maka boleh tak kata mereka sesat, mereka salah? Tak boleh. Hanya boleh kata mereka sesat, mereka salah setelah datangnya larangan. Itu maksud ayat kita bincang sekarang. Jadi Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan bahawasanya Allah Ta'ala takkan hukumkan kamu sesat, orang Islam lah ni zaman Nabi, selagi mana ini tak turun, walaupun kamu hari-hari minta ampun untuk orang kafir yang dah mati. Sebelum ayat ini turun, ada orang Islam yang dapat je hidayah, hari-hari doa, ya Allah ampunkanlah mak ayahku dalam kubur dan sebagainya. Allah Ta'ala tidak akan kata kamu sesat. Tetapi setelah Allah Ta'ala jelaskan tak boleh melalui ayat ni, siapa buat lagi walaupun niat dia baik? Siapa yang buat lagi walaupun niat dia baik, niat dia nak jaga hati, nak tackle orang je, macam contohlah, macam kita dah tahu hari ni, Ustaz kata, tak boleh kata orang kafir rest in peace, contoh. Orang kafir mati, kita kata rest in peace.
Okay, kenapa awak kata? Saya nak jaga hati, saya nak tackle mereka, saya nak tuju yang Islam ni tak ada masalah. Masa tu, masa awak dah tahu, bila ulama-ulama kata tak boleh, awak buat juga, masa tu awak sesat. Tapi sebelum kita tahu, ada orang tu baru masuk Islam, tak sempat belajar lagi macam-macam benda. Hari ni dia masuk Islam, minggu depan ayah dia mati. Minggu depan kawan baik dia mati. Dia pun pergi kat keluarga kawan baik dia yang kafir tu, dia pun cakap pada family, semoga si mati dalam kubur rehat dengan tenang. Masa tu dia tak tahu lagi. Salah ke tak salah? Baik. Kalau tempoh masa sekejap lepas masuk Islam, tak salah. Tapi kalau dah 13 tahun masuk Islam, masa tu bagi alasan saya tak tahu, alasan tu tidak diterima. Ataupun dia dah masuk Islam tapi dia duduk kat jauh pendalaman. Duduk kat pendalaman Sabah. Nak pergi kampung dia kena 2 jam naik hilap contoh. Ustaz pun tak masuk kampung dia untuk mengajar. Walaupun dah 10 tahun masuk Islam, tapi dia tak tahu bab furuk-furuk kecil-kecil macam ni, tidak juga boleh dikatakan dia sebagai orang yang salah. Sebab tu, tuan-tuan dan puan-puan, ayat ini digunakan oleh beberapa orang ulama yang mengatakan, ni pun kita bincang juga sebelum ni. Setiap orang kafir, bukan Islam, yang duduk dekat tengah-tengah hutan, tengah-tengah laut ke, dan belum sampai pada mereka tentang Allah, Rasul, Islam, akhirat, maka mereka tidak boleh kita kata dengan jelas mereka kafir. Orang yang kafir adalah orang setelah sampai pada mereka tentang Islam, mereka pilih untuk merejectnya, menolaknya, baru boleh dianggap kafir. Ini pun sama juga. Contoh, kita pernah bincang kan? Saya pernah bagi contoh, orang asli dalam hutan, kat Amazon. Kawasan dia ni tak ada orang pernah masuk. Bukan kita orang Islam tak pernah masuk, orang kat dia keliling tu pun tak pernah masuk sampai tahap kat situ. Contoh. Ada setengah orang asli ni memang tak suka jumpa orang luar. Kat Malaysia pun ada, kat Sarawak pun ada. Setengah orang asli ni, dia dengar je orang luar nak datang masuk tempat dia, dia terus pindah kampung lagi, tinggal kampung. Orang tu dah keluar pada kampung dia, baru dia masuk balik kat kampung dia. Ada setengah orang macam tu. Ada setengah tempat macam tu. Okay? Jadi orang macam tu macam mana? Selamat ke tak selamat? Tak pernah dengar perkataan Islam. Tak pernah dengar perkataan Muhammad. Allah. Tak pernah dengar. Selamat ke tak selamat? Untuk mereka pun ada 3 pendapat juga. Ada kata selamat, ada kata tak selamat, ada kata ke akhirat nanti mereka diuji semula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, baik. Seterusnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita yang na'udzubillah min zalik lah, orang Islam yang buat dosa ini, tahu dah zina haram, zina juga. Tahu dah judi haram, judi juga. Tahu dah tu haram, ni haram, buat juga. Dalam keadaan dia tahu benda tu haram, boleh tak kita salahkan dia? Boleh. Boleh tak Allah azab dia? Boleh. Sebab apa? Sebab Allah dah jelaskan apa yang patut mereka jauhi. Allah dah jelaskan apa patut mereka jauhi, tapi mereka pilih nak buat juga benda tu. Memang layaklah Allah kata mereka sesat. Okey, baik. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, kita ni bila sebut perkataan sesat, apa dalam fikiran kita? Tuan-tuan dan puan-puan, apa dalam fikiran kita bila sebut perkataan sesat? Kita terus ingat dia terkeluar pada agama Islam. Betul kan? Ya, memang ada sebahagian sesat terus terkeluar pada agama Islam. Okey, tapi ada sesat yang tak keluar pada agama Islam. Namanya sesat, ia tak sesat. Namanya sesat, ia sesat tapi tak keluar pada agama Islam. Contoh tuan-tuan dan puan-puan, sekadar contoh lah ni. Surah Al-An'am, muka surat 142. Ayat 117. Tolong baca dia Puan Zanaria boleh? Boleh Ustaz, 116. Muka surat 142. 116 dan 117. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika engkau menurut kebanyakan orang di muka bumi, nescaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Tiadalah yang mereka turut melainkan sangkaan semata-mata, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang mengetahui sesiapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang yang mendapat petunjuk. Okey, terima kasih Puan Zanaria. Ayat ni turun tahu tak kenapa? Orang kafir, dia bila Allah turunkan ayat tak boleh makan bangkai, orang kafir kata apa tahu? Bangkai yang mati tu siapa yang sembelih? Siapa yang buat dia mati? Allah lah kan. Bangkai-bangkai binatang mati sebab sakit ke, mati sebab terjatuh tempat tinggi ke, mati lemas ke. Jadi bangkai-bangkai binatang yang mati tu siapa yang buat dia mati? Allah lah, betul. Jawapan dia Allah lah. Dia orang kafir kata apa kat Nabi dengan sahabat-sahabat? Oh,
Apa yang Allah matikan, kamu kata haram makan. Tapi apa yang kamu matikan, itu kamu sembelih, kamu kata halal makan. Mana lagi suci? Binatang yang kamu matikan ke binatang yang Allah matikan? Nampak macam bijak lah kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, katakanlah ada orang Islam yang masa tu dia ikut cakap orang kafir. Lah, betul juga lah. Adakah dengan sebab dia makan bangkai, sebab dia ikut cakap orang kafir, dia terkeluar pada Islam? Tuan-tuan dan puan-puan, Allah haramkan makan bangkai. Tapi ada orang Islam makan bangkai. Orang Islam makan bangkai masa tu. Adakah perbuatan dia makan bangkai kita keluar pada agama Islam? Tuan-tuan dan puan-puan, hari ni bukan sekadar makan bangkai haram, makan rasuah haram, makan riba pun haram. Orang Islam tahu tak? Tahu. Ada tak orang Islam makan rasuah, makan riba? Belum. Bukan sekadar ada, belum. Kan? Banyak. Kita muju jadi orang besar-besar. Jadi orang besar pun kita diuji juga nanti. Tidak adakah dengan sebab orang Islam tu makan rasuah, makan riba, dia terkeluar pada agama Islam? Tak. Betul ni ayat yang Allah sebut sesat. Ayat 116 ni, yudilluka. Kalau kau ikut kebanyakan manusia, mereka akan menyesatkan kau pada jalan Allah. Maksudnya, mereka akan buat kau salah dalam mengamalkan agama Islam. Tapi jadi sesat, jadi kafir ke? Tak jadi kafir lagi. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, kita jangan senang-senang menyesatkan orang Islam yang beramal. Sebab kalau kita sebut sesat tu maksudnya salah. Dia salah dalam beramal tapi dia masih Islam. Okey lagi lah. Tapi kalau kita sebut sesat tu maknanya dia tu keluar pada agama Islam, berat tu tuduhan dia tu. Berat tu tuduhan dia. Jadi jangan senang-senang kita menyesatkan orang lain. Okey, baik, seterusnya ayat 116. Inna sesungguhnya, masuk ayat kita, masuk balik ayat kita sekarang. Inna sesungguhnya Allah lahu baginya mulku kerajaan. Okey. As-samawati langit-langit. As-samawati langit-langit. Wa dan al-ard bumi. Al-ard bumi. Yuhyi dia menghidupkan. Yuhyi dia Allah menghidupkan. Wa dan yumitu dia mematikan. Yumitu dia mematikan. Wa dan ma tidak ada lakum bagi kamu min daripada dunillah selain Allah min daripada waliyin pelindung wa dan la tidak juga nasir penolong. Okey, baik, tolong terjemahkan dia Tuan Safi ayat kita sekarang. Sesungguhnya Allah baginya kerajaan langit-langit dan bumi. Dia menghidupkan dan dia mematikan. Dan tidak ada bagi kamu daripada selain Allah daripada pelindung dan tidak juga penolong. Okey. Terima kasih Tuan Safi. Apa kaitan ayat ini dengan ayat tadi? Allah nak beritahu setiap orang yang hidup Allah Ta'ala yang izinkan dia hidup. Setiap orang yang mati Allah yang matikan dia. Itu semua jelaslah. Maknanya yang kedua, maksud hidup kat sini apa dia? Allah hidupkan hati sampai dia jadi orang mukmin. Maksud matikan sini apa dia? Allah matikan hati dia sehingga dia tak berniat dan tak teringin pun jadi orang mukmin. Walaupun dia hari-hari hidup dengan Nabi. Tak maksud hidup dengan mati kat sini. Ya, kita sebut hidup mati yang kita tahu, hidup mati dalam kubur, hidup masih berjalan, tu biasalah tu kan. Terjemah tu memang betul lah, tu salah satu makna dia. Tapi salah satu lagi makna hidup mati kat sini ialah siapa yang Allah hidupkan? Orang Allah bagi hidayah. Allah hidupkan hati dia. Siapa yang orang yang Allah matikan? Allah Ta'ala tak bagi dia hidayah. Walaupun dia duduk bersama Nabi, tengok Nabi, sayang Nabi, tapi Allah matikan hati dia, dia tetap tak dapat hidayah. Itu maksud ayat ni. Okey, baik. Menurut Ibnu Jarir At-Tabari, surah kita sekarang, surah At-Tabah, cerita pasal apa? Tabuk, berperangan. Di dalam ayat ini, Allah Ta'ala seolah-olah ayat Allah nak mendorong orang-orang Islam untuk keluar pergi perang dengan orang-orang musyrik, raja-raja kafir, orang Rom. Sebab
orang-orang yang beriman, dia yakin bukan pergi perang cepat mati, bukan pergi perang sebab mati, dan bukan tak pergi perang boleh hidup lama. Ni. Orang mukmin dia kena yakin bukan kalau pergi perang cepat mati. Kalau tak pergi perang duduk rumah hidup lama sikit. Tak. Allah nak beritahu kau pergi perang ke, kau tak pergi perang ke, yang mematikan Allah. Yang biar izinkan orang tu hidup lama adalah Allah. Jadi seolah-olah Imam Ibnu Jarir At-Tabari kata, ayat ni Allah nak pesan pada orang Islam seolah-olah jangan takutlah nak pergi perang. Bila aku suruh pergi perang tu pergi je lah. Sebab yang beri mati aku bukannya peperangan. Yang bagi hidup lama aku bukannya sebab tak pergi perang. Tu maksud ayat ni. Dan katakanlah kamu tak nak pergi perang. Allah suruh pergi perang, tak nak pergi perang, takut mati. Maka kalau kamu mati nanti Allah nak azab kamu, Allah Ta'ala nak siksa kamu dalam neraka, ada tak siapa-siapa yang boleh selamatkan kamu, boleh lepaskan kamu daripada azab Allah Ta'ala? Ada? Tak ada. Oleh kerana itulah bila Allah kata pergi perang, kamu mati pun Allah bagi pahala syahid. Kamu mati pun Allah Ta'ala bagi bantu syahid kalau kamu mati. Dan kalau kamu mati pun Allah Ta'ala akan lindungi kamu. Lepas kamu mati Allah bagi pahala, Allah bagi tempat yang baik, Allah bagi syurga yang baik. Di mana kamu nak? Kamu nak hidup hati di sisi Allah ataupun kamu nak mati hati di sisi Allah? Okey, baik. Seterusnya ayat 117 dan 118. Kita nak masuk cerita tentang 3 orang sahabat yang tak pergi perang Tabuk. Okey, sama ayat seterusnya, laqad demi sesungguhnya Taba telah menerima taubat. Taba telah menerima taubat. Allahu oleh Allah. Okey. Ala ke atas. An-Nabi, Nabi. Wa dan al-muhajirin, orang-orang muhajirin. Wa dan al-ansar, orang-orang ansar. Al-ansar, orang-orang ansar. Alladzina yang ittaba'uhu, mengikuti Nabi. Ittaba'uhu, mengikutinya. Terjemah ittaba'uhu, mengikutinya. Nya kat sini adalah Nabi SAW. Fi pada saat ataupun masa. Al-usrah, kesulitan. Kita biasa baca surah Alam Nashrah kan, fa innama al-usri yusra. Jadi usrah, kesulitan. Min daripada ba'di selepas, setelah, kada, hampir-hampir. Ma apa yang kada, hampir-hampir. Yaziru, berpaling. Qulubu, hati-hati. Fariqin, satu golongan. Minhum, daripada mereka. Summa, kemudian. Taba, menerima taubat. Dia menerima taubat. Taba, dia menerima taubat. Dia Allah. Alaihim, ke atas mereka. Innahu, sesungguhnya dia Allah. Bihim, dengan mereka. Ra'ufun, maha penyayang, maha pengasih. Ra'ufun, maha pengasih. Rahim, maha penyayang. Okey, tolong terjemahkan dia. Tuan Sofi terjemahkan. Demi sesungguhnya telah menerima taubat oleh Allah ke atas Nabi dan orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar yang mengikuti Nabi pada masa kesulitan, daripada selepas apa yang hampir-hampir berpaling hati-hati satu golongan daripada mereka. Kemudian dia Allah menerima taubat ke atas mereka dengan mereka maha pengasih, maha penyayang.
Okey, baik. Sesungguhnya dia Allah dengan mereka maha mengetahui betul terima itu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, Allah sebut demi sesungguhnya Allah menerima taubat ke atas Nabi. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah menerima taubat ke atas Nabi, Nabi buat salah. Nabi tak buat salah. Tapi maksudnya Allah menerima permohonan ampun Nabi kepada sahabat Muhajirin dan Ansarnya. Kenapa? Sebab masa pergi Tabuk ni, mereka hampir-hampir nak balik. Kenapa hampir-hampir nak balik? Panas sangat, terik sangat. Okey, sebelum tu nak cerita, berdosa ke tak berdosa lari pada medan peperangan? Berdosa ke tak berdosa? Berdosa. Sebelum perang Tabuk ni dah ada peperangan Uhud. Tahun 3 Hijrah ada peperangan Uhud. Masa peperangan Uhud tu ada sahabat-sahabat Nabi yang lari lintang pukang. Bolehlah guna perkataan tu. Lari berkeliaran. Okey, dalam medan peperangan. Dosa tak? Dosa lah. Tapi Allah turunkan ayat, Allah maafkan kamu. Tolong terjemahkan dia. Puan Asma terjemahkan, Puan Asma. Page 69 ayat 152. 69 ayat 152. Boleh tak terjemahkan, Puan Asma? Muka surat 69 ayat 152. 69 ayat 152. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguh Allah telah memenuhi janjinya kepadamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mengabaikan perintah Rasul setelah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antara kamu ada yang mengkehendaki dunia dan di antara kamu ada pula yang mengkehendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk mengujimu, tetapi dia benar-benar telah memaafkan kamu. Dan Allah mempunyai kurnia yang diberikan kepada orang-orang mukmin. Okey, satu ayat lagi, Puan. Ingatlah ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada sesiapa pun, sedang Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggil kamu kelompok yang lari. Kerana itu Allah menimpakan kepadamu kesedihan demi kesedihan. Okey, cukup, Puan. Terima kasih, Puan Asma. Tengok, lari masa medan perang, Nabi panggil, mari, tak mari. Buat bodoh lagi je, sahabat-sahabat je lah. Salah tak? Salah. Berdosa tak? Berdosa. Tapi Allah sebut ni, demi sesungguhnya Allah telah maafkan kamu. Ayat 152 tu. Dia nak cerita, tuan-tuan dan puan-puan, lari daripada medan peperangan adalah satu kesalahan. So, masa Nabi pergi Tabuk dengan sahabat-sahabat, mereka tak jumpa musuh pun. Dalam peperangan Tabuk ni, mereka tak jumpa musuh, tak ngadapkan musuh pun. Tetapi, Allah mention dalam ayat kita sekarang, Sa'atil Usrah. Orang putih terjemah apa Sa'atil Usrah ni? Waktu sulit, waktu yang sangat susah. Sa'at tu waktu, usrah tu susah. Masa ni masa susah sangat ni. Orang putih terjemah apa? Saya tengok jap. Sa'atil Usrah ni orang putih terjemah distress time. Distress time. Imam Mujahid berkata, ayat ni turun masa berlakunya perang Tabuk. Mereka pergi ke Tabuk dalam keadaan sulit, susah. Musim panas, musim kering. Panas bukan panas biasa-biasa ni, panas gila-gila punya lah. Kita pernah pergi umrah, pergi haji. Macam mana musim panas kat sana? Musim panas kat sini pun, tuan-tuan dan puan-puan, musim panas kat sini pun, kita tak tahan. Ada orang tertinggal anak dalam kereta, mati anak dalam kereta, na'udzubillah min zalik. Ni kat Malaysia. Kat Tanah Harap lagi dah panas. Okey? Kita yang tak biasa ni semayang kat luar, kat Masjidil Haram, semayang atas masjid kat luar, rakaat kedua, tu lari balik. Tak tahan nak semayang atas marmar kat luar tu. Orang-orang dari sana dah biasa relax. Panas sana tu. Jadi panas sana dah terik dah. Pula tu, mereka terpaksa berjalan jauh. Jarak lebih kurang 500-600 km. Mereka kena berjalan jauh.
Jadi musim panas tu kerana terik sangat panas tu hampir mereka kata balik Abdullah bin Abbas kata pernah ditanya kepada Umar radhiyallahu anhu betapa sulitnya. Orang tanya Sayyidina Umar lah, cerita sikit situasi sulit peperangan Tabuk ni. Maka Umar radhiyallahu anhu kata, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke Tabuk pada musim panas. Lalu kami ada singgah kat sebuah rumah. Kat rumah tu kami benar-benar kehausan sampai kami fikir, kami rasa memang kami lepas ni putus leher lah. Maksudnya tahap haus dengan panas sampai rasa macam nak putus leher, nak tercabut leher. Kita pernah rasa sampai tahap tu? Tak pernah pun. Kita tak pernah rasa sampai tahap macam tu. Air mewah tempat kita ni. Bahkan Sayyidina Umar kata, ada di kalangan kami yang pergi cari air, tak balik-balik, sampai dia rasa memang leher dia akan putus dulu baru jumpa air. Maksudnya masa tu air kritikal sangat. Air susah sangat nak dapat. Musim panas susah dapat air. Ada pula orang yang sanggup sembelih unta semata-mata untuk ambil air dalam kantung unta tersebut. Unta kan binatang yang simpan air. Dia sembelih tu bukan niat utama nak makan daging unta tu. Ialah memang nak boleh makan. Tapi niat utama dia sembelih sebab tak dahaga sangat nak minum air daripada yang tersimpan dalam perut unta tersebut. Lalu panas sangat, Abu Bakar Siddiq berkata, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala, Abu Bakar cakap macam ni kat Nabi, ya Rasulullah, Allah Ta'ala ni sentiasa akan beri kebaikan pada Tuhan kalau Tuhan berdoa. Maka boleh tak doakan untuk kami sekarang, ya Rasulullah? Boleh tak doakan untuk kami sekarang? Maka Nabi SAW tanya Sayyidina Abu Bakar, kau nak aku doa sekarang? Kau suka ke aku nak doa sekarang? Nabi tanya macam itulah. Maukah aku doakan sekarang? Maka Abu Bakar jawab, ya. Tak tahan sangat panas sampai Abu Bakar minta Nabi doa. Maka jawab Umar radhiyallahu anhu, Umar cerita lagi, ya, maka Nabi SAW pun doa, angkat dua tangan doa pada Allah Ta'ala. Nabi doa sekejap je. Belum sempat Nabi turunkan tangan berdoa, dalam berdoa Allah turunkan hujan daripada langit. Maka bila hujan turun tu, tuan-tuan dan puan-puan, masa hujan turun tu, Allah Ta'ala, sahabat-sahabat sempatlah tadahai dengan bekal-bekal mereka. Lalu lepas penuh bekal-bekal mereka, kan, maka kami pun tengok ada awan tak? Tak ada awan langsung. Kami tengok-tengok tempat yang Nabi berdoa, tempat kami itu tak nampak awan langsung. Tapi hujan boleh turun daripada langit. Allah Ta'ala bantu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa Allah minta taubat kat sini? Kenapa Allah Ta'ala menerima taubat kat sini? Allah Ta'ala menerima taubat setelah hati mereka fikir nak balik. Tuan-tuan dan puan-puan, dah berdosa belum? Belum. Dah bersalah belum? Belum. Tapi orang dekat dengan Allah, orang yang dekat dengan Allah, mereka belum buat lagi, mereka belum lari lagi. Tak ada pun cerita ni dalam kitab Tabuk ni lari balik awal. Tak ada pun ceritanya. Walaupun munafik join sekali dalam peperangan Tabuk ni, ada munafik yang join. Tuan-tuan dan puan-puan, ada munafik yang join. Tapi tak ada lagi cerita munafik tak nak balik awal, tak tahan, tak ada. Jadi orang yang mukmin, walaupun dia hanya datang keinginan, tuan-tuan, pernah tak kita terdetik nak buat dosa? Kita terdetik nak buat dosa, lalu kita istighfar. Betul kan? Dah dosa ke belum? Belum lagi. Tapi kerana keimanan yang Allah bagi pada kita, agak tinggi sikit Allah bagi pada kita, mudah-mudahan. Jadi kita terdetik nak buat dosa pun kita rasa dah bersalah. Sedangkan tak bersalah lagi. Maka mereka ni, saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan lah, mereka ni dah buat salah ke belum? Dah buat salah ke belum? Belum. Mereka belum buat salah. Tetapi mereka doa minta taubat sungguh-sungguh pada Allah. Mereka doa minta taubat sungguh-sungguh pada Allah seolah-olah mereka telah bersalah. Sebab itulah Allah mulakan ayat ni. Allah mulakan ayat ni nak pujuk, nak beri berita gembira pada orang mukmin. Seolah-olah Allah kata apa dia? Seolah-olah Allah kata, jangan risau, aku maafkan. Jangan risau, aku maafkan. Tak apa, aku maafkan. Allah kata. Sesungguhnya Allah telah menerima taubat ke atas Nabi, orang Muhajirin dan orang Ansar yang ikut Nabi dalam suasana sulit, suasana peperangan Tabuk ni. Setelah hati mereka hampir-hampir nak terpesong, maksud terpesong, baliklah. Buat apa pergi musim panas? Menang kalah tak tahu lagi. Yang penting terseksa panas ni dah confirm dah. Menang kalah lawan tentera Rom ni tak tahu lagi bab menang kalah tu. Tapi yang penting sekarang memang dah terseksa dah. Maka mereka rasa bersalah sebab pernah terdetik dalam hati rasa nak lari.
Lepas tu mereka taubat pada Allah SWT, maka Allah Ta'ala ulang 2 kali dalam ayat ni. Allah menerima taubat atas mereka, Allah menerima taubat atas mereka. Tuan-tuan, kita buat kenduri. Kita buat kenduri makan-makan, kawan baik tak boleh datang. Dan kita pun tahulah kawan baik kita tak boleh datang tu sebab emergency, anak sakit ke, mak ayah sakit masuk hospital ke. Jadi dia patut tak minta maaf pada kita? Tak patut pun, tak perlu pun. Kita jemput datang rumah, dia tak datang sebab anak dia masuk hospital. Dia tak datang sebab mak dia masuk hospital. Kan? Salah tak dia tak datang? Tak salah pun. Sebab memang mak dia masuk hospital, takkanlah dia sanggup datang rumah kita, mak dia masuk hospital, dia buat tak tahu je. Tapi kerana rapat dengan kita, baik dengan kita, minta maaf tak? Minta maaf lah ustaz, tak dapat datang rumah ustaz itu. Saya nak datang tapi anak saya masuk hospital. Betul kan? Jadi kita kata apa? Tak apa, buat tak salah pun. Tak apa, buat tak salah pun. Tu. Cerita orang dekat. Kalau kawan kita tu tak dekat sangat, kawan biasa-biasa je, maka dia jemput kita datang, kita tak datang pun, kita tak minta maaf pun, buat tak tahu je lah. Sebab apa? Kawan-kawan tapi tak rapat sangat. Tapi bila rapat sangat, benda yang tak bersalah pun sebenarnya, tapi kita rasa macam salah, minta maaf juga dengan kawan kita. Macam itulah tuan-tuan dan puan-puan. Dalam kes ni, kalau kita kata apa? Saya niat je nak balik, tak balik pun lagi. Saya niat je nak balik awal daripada peperangan ni, tak balik pun lagi. Tak salah pun kalau kita lah kan. Tapi mereka orang dekat dengan Allah Ta'ala, mereka ada keinginan. Hampir-hampir tu, mereka telah minta ampun pada Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala dalam ayat ni, 2 kali Allah ulang. Tabar. Maksudnya, tak apa. Kamu minta ampun sikit pun Allah dah maafkan. Bahkan kalau kamu istighfar saja pun Allah dah maafkan. Sebab Allah tahu betapa susahnya kamu, betapa sulitnya kamu menghadapi ujian ini. Lalu Allah Ta'ala kata, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang pada mereka. Maksudnya, Allah Ta'ala appreciate mereka punya sungguh-sungguh nak pergi pegang. Allah tahu susah. Allah Ta'ala memang susah. Tapi, mereka sungguh-sungguh dah ada. Mereka sungguh-sungguh keluar juga pergi perang. Dan mereka rasa bersalah sangat bila timbul dalam hati perasaan nak balik ataupun nak beredar, lari daripada peperangan tersebut. Okey, kita berhenti sini dulu. Minggu depan kita akan masuk kisah 3 orang sahabat yang Allah terima juga taubat mereka. Ka'ab bin Malik. Pertama, nama sahabat itu adalah Ka'ab bin Malik. Yang kedua, Hilal bin Umayyah. Yang kedua, Hilal bin Umayyah. Yang ketiga siapa dia seorang lagi tadi? Adalah seorang lagi tadi, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, seorang lagi saya ingat nama dia. Mereka 3 orang ni tak pergi Tabuk. Okey, mereka tak, sekarang ni ayat kita sekarang, Allah cerita ayat kita sekarang, Allah menceritakan tentang orang yang pergi Tabuk. Orang yang pergi Tabuk, okey, tetapi rasa bersalah. Ayat kita sekarang. Okey. Ayat yang akan datang minggu depan mengenai orang yang tak pergi Tabuk. Orang yang tak pergi Tabuk tetapi mereka tak pandai menipu. Bukan tak pandai menipu lah. Mereka tak nak menipu. Macam orang kafir yang lain. Siapa? Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan juga Murarah bin Rabi' Al-Amiri. Dipanjang cerita dia sampai mereka dipulaukan oleh Nabi dan sahabat-sahabat 50 hari. Mereka sanggup tu. Mereka sanggup cakap benar dan mereka sanggup tanggung apa dia panggil? Tanggung nasib kalau cakap benar. Wahai kalau menipu, tak adalah kena pulau sampai 50 hari. Kalau tipu, reka-reka alasan. Nabi terima je lah alasan yang mereka reka tu kalau mereka nak create alasan untuk tipu Nabi. Tapi tak. Mereka bersalah. Mereka mengaku salah. Mereka tak tipu. Allah Ta'ala ampunkan dosa mereka. Allah terima taubat mereka. Dan Allah Ta'ala tarbiyah mereka. Allah Ta'ala buat mereka dipulaukan oleh Nabi dengan sahabat-sahabat 50 hari. Berat tak? Berat kan? Tapi apa hikmah dia tuan-tuan dan puan-puan? Allah turunkan ayat sebut 3 orang. Allah turunkan ayat sebut 3 orang. Walaupun tak sebut nama lah. Dalam ayat akan datang Allah tak sebut nama Hilal bin Umayyah, Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi'. Allah tak sebut nama mereka. Tapi perkataan as-salasa. Ayat ni sekarang kita sedang bincang 117. Allah terima taubat semua orang Islam. Satu kemuliaan lah bila Allah turunkan ayat Allah terima taubat. Kita bertaubat hari-hari, kita tak tahu lagi lah. Ada tak Allah turunkan ayat Allah terima taubat kamu wahai si fulan bin sebelah? Tak ada.
Cuma kita sangat baiklah Allah terima taubat kita. Tapi mereka ni bertaubat masa hidup lagi dapat confirmation daripada Allah Ta'ala, Allah terima taubat mereka. Satu lagi, golongan 3 orang sahabat ni tadi, lagi hebat tuan-tuan dan puan-puan, Allah mention mereka bertiga yang sungguh-sungguh bertaubat walaupun tak pergi Tabuk. Yang 117 ni pergi Tabuk, cuma ada niat keinginan nak lari balik awal. Allah terima taubat. Yang 3 orang akan datang, kita bincang minggu depan, tak pergi langsung tanpa sebarang alasan. Mereka cakap benar, mereka rela ditarbiyah. Allah Ta'ala hargai mereka punya cakap benar, dan Allah Ta'ala hargai mereka punya taubat. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat mengampunkan mereka. Masya Allah. Kalau dalam kes mahkamah hari ni, ada satu, saya terlupa dah apa dia. Mahkamah ni kan, kalau ada orang buat salah, dia mengaku salah. Dia tetap akan dihukum juga. Tapi hukuman dia diringankan sedikit lah. Sebab mahkamah kata dia mempermudahkan urusan mahkamah. Saya lupa lah istilah dia. Dia yang jenis susah ni tak mengaku, duit banyak bayar lawyer, tak nak mengaku lagi, contohlah. Tapi siapa yang buat salah, dia mengaku salah, ya, mahkamah akan ambil kira pengakuan bersalah dia tu. Sebab dia dikira membantu urusan mahkamah. Macam itulah juga, kalau orang tu buat salah, dia mengaku salah dan dia minta maaf, kita senang nak maafkan. Ni yang kita sakit hati dah buat salah, pusing. Buat salah, pusing sana, pusing sini, gelentong sana, gelentong sini. Kita lagi sakit hati. Okey, kita berhenti sini dulu, kita sama minggu depan insya-Allah. Apa yang baik pada Allah SWT, apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya, minta maaf pada tuan-tuan, minta maaf pada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama.